Terima kasih ibu-ibu ayah minta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi diberi kesempatan, diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita berada dalam kuliah ilmu pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, dengan ikhlaskan hati untuk kita menuntut ilmu, Allah permudahkan segala usaha kita insyaAllah. Baik, pada pagi ini kita nak bicarakan satu topik yang menarik untuk kita bicarakan setelah kita lihat dalam 2-3 hari ini, seminggu 2 ini, beberapa kes-kes yang berlaku di media sosial dan sebagainya. Dan tajuk yang insyaAllah akan dikongsikan dengan ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan jangan marah. Jangan marah dah, nanti kena jual. Itu cerita Ramli lah. Jangan marah, nanti kena jual. Kenapa jangan marah? Marah ini dia bersangkut paut dengan emosi. Dia bersangkut paut dengan emosi, dan bila emosi tak stabil, dia menyebabkan keseluruhan anggota itu bertindak balas. Itu perkara pertama. Emosi tak stabil, kita marah, menyebabkan berlakunya pergerakan dengan tanpa ada refleksnya yang cepat. Tangan bergerak, mulut bergerak, mata bergerak dengan keadaan yang tak stabil. Kenapa itu berlaku? Kerana beberapa faktor. Tengok faktor dulu dan kita akan tengok kepada bagaimana bahasan yang dikupas oleh ulama berkaitan hal jangan marah ni. Bila marah, antara penyebab utama kita mudah marah iaitu dalam keadaan kita kurang tidur. Faktor pertama lah. Ini banyak faktor, kita tengok satu persatu. Kurang tidur. Bila mana kita kurang tidur, masalah ini menyebabkan emosi sukar dikawal. Dan emosi kita tak stabil. Ataupun contohlah kita katakan kita tidur terlelap. Terlelap tengah hari. Tiba-tiba ada orang kejutkan kita dengan tiba-tiba. Kita bangun dengan terkejut. Apa rasa kita? Rasa tak stabil. Rasa nak marah. Rasa pening kepala. Sebab apa? Sebab kita bangun terlelap. Kita dikejutkan dengan satu kejutan yang tergesa-gesa. Bangun. Kita sesak pening kejap. Nak marah orang pun ada dan sebagainya. Itu kejutan begitu. Kalau kita terkejut disebabkan oleh perbuatan. Contoh, tiba-tiba kita sedang tidur, jatuh benda-benda yang tak sepatutnya lah. Contoh kita katakan, tiba-tiba tertidur di ruang tamu, terjatuh bantal ke apa, kena dengan kita. Kita terkejut. Dan kita akan jadi rasa marah kerana kita tidur itu dalam keadaan terganggu. Jadi, antara faktor disebabkan berlakunya kemarahan itu disebabkan oleh kita rasa tidak senang dengan tidur kita itu. Tidur kita terganggu. Bila tidur kita terganggu, maka ini menyebabkan seorang itu sukar untuk mengawal emosi kita. Okay? Baik, pertama, tidur. Di tidur ni, tuan-tuan, ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tidur ini satu waktu untuk kita tenangkan hati, untuk kita rest. Untuk kita tenangkan diri, supaya kita dapat mengumpulkan tenaga untuk kita beribadah. Jadi bila mana kita tidur, kita kena tidur dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang aman, damai dan sebagainya. Bila kita tidur tak nyenyak, tidur dalam keadaan tidur ayam dan sebagainya, maka gangguan tidur itu menyebabkan kesan kepada keesokan harinya. Kesan kepada waktu yang selepas kita bangkit daripada tidur itu, iaitu kita boleh cepat marah. Ya? Contohlah kita ni malam tadi tidak nyenyak tidur. Esok pagi tu kita rasa macam cepat nak marah. Anak tanya, ibu nak masak apa, nak makan apa pagi ni? Engkau pagi-pagi asyik nak makan je. Dah kita cuba dah marah. Kita dah termarah anak kita. Disebabkan oleh gangguan tidur kita pada malam tadi. Suami kita tanya balik daripada surau, elok sekali. Tahu dah mungkin isteri tak sempat nak masak. Bawa bekal pergi beli kat kedai. Nasi 2 bungkus, nasi belauk, ayam goreng. 2 bungkus. Tak ramai 2 orang kat rumah. Bawa balik. Letak depan. Kata, yang jom makan. Nasi apa? Ayam goreng. Awak kan tahu saya tak suka makan ayam goreng. Lama tak suka makan ayam goreng. Kenapa beli ayam goreng? Tak, pasal-pasal suami kita kena marah. Sebab apa? Sebab kita tak cukup tidur, menyebabkan emosi tak stabil dan menyebabkan kita terlepas cakap benda yang tak sepatutnya kita cakap, itu amarah kita itu. Akhirnya, bila kita sebut amarah kita itu, apa yang kesan? Keseluruhan, the whole day. Keseluruhan kehidupan kita itu
menjadi kehidupan yang negatif. Disebabkan marah tadi tu. Marah kita disebabkan apa? Punca utama disebabkan kurangnya kita tidur itu akhirnya berjangkit kepada hari yang selepas itu, pagi itu, anak kena marah. Tak pasal-pasal anak tanya nak makan sarapan apa, kena marah. Yang kedua, suami tolong bawa balik bekal, pergi surau balik tadi, tengok-tengok ada sarapan tapi tak sempat nak ambil. Tak apalah, balik bekal. Isteri ni kadang-kadang dia makan, kadang-kadang tak makan. Tiba-tiba kita bawa balik ayam goreng. Dia nak ayam gulai ketika itu rupanya. Kita salah bawa balik, kena marahnya suami itu. Sial suami dia. Dia katakan amarah itu datang disebabkan oleh ketidakcukupan tidur itu. Sebab tu tidur itu kita tidur dalam keadaan yang cukup lengkap. Tak boleh tidur yang biasa-biasa. Dan tidur itu kena tempat yang selesa. Sebab itulah kita katakan tempat tidur kita itu tempat yang paling kena jaga. Dia tak boleh sewenang-wenangnya. Ini tempat tidur kita ni, ikut dan semua. Buka bantal adanya, sikat rambut, buka bantal belah kini ada yang sepanar, semua screwdriver semua ada kat situ. Itu benda tempat tidur yang tak sepatutnya kita ada. Jadi nak tak, tuan-tuan ibu-ibu yang sekalian, kena pastikan ruangan tidur kita ruangan yang paling selesa untuk kita beristirahat. Jadi jaga betul-betul bilik kita ni supaya tidak dimasuki oleh anak dan sebagainya. Kadang-kadang bilik kita ni tempat melepak. Lepak je semua itu, anak kat situ, mak mertua datang semua kat situ. Itu benda tempat yang tak sepatutnya berlaku lah. Kata kita ni tempat yang paling kena jaga sekali. Kebersihan dan sebagainya. Sebab kita nak dapatkan ketenangan. Cuba lengguk ke atas shilling kita itu. Berabuk tak berabuk. Kalau berabuk, cucilah sikit-sikit. Sebab dia boleh menyebabkan semua dan sebagainya. Tek kipas lama. Kat setahun tak cuci kipas tu berdebu. Kita bersihkan kipas kita itu. Okay? Jadi benda-benda begini yang kita kena jaga. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tu kehidupan yang selesa. Kehidupan yang sempurna dan kita tidur yang nyenyak dan kita dapat bangkit dari keadaan yang tenang, bukan marah-marah. Okay, itu pertama. Faktor marah pertama disebabkan oleh tidur. Yang kedua, faktor marah ni disebabkan gangguan kecemasan ataupun anxiety. Yang mana masalah mental ini boleh membuatkan seorang mudah marah yang meluap-luap tanpa yang jelas, tanpa sebab yang jelas. Anxiety, gangguan kecemasan ni, anxiety dan penyakit lah. Tiba-tiba dia ni rasa terkejut. Dikhabarkanlah, contoh kita dikhabarkan ada berlaku aksiden di jalan besar motosikal. Dia ni, suami dia baru keluar daripada rumah. Dia tiba-tiba macam terkejut. Suami aku ke? Sebab tak tahu siapa. Jadi disebabkan kecemasan itu, dia mula marah. Dia mula marah-marah kepada orang yang tak sepatutnya dia marah. Dia marah anak dia, kata, mak kenapa ni mak pagi mak macam ni? Kau nak tanya kau mana? Kata ayah kau ni mat kat sini ke apa ke depan? Ayah dia tak pergi apa-apa. Ayah baru keluar. Tak sampai seminit. Yang berlaku tadi dah 5 minit. Jadi dia menyebabkan gangguan kecemasan dan akhirnya berlakulah tindakan marah itu tanpa sebab. Jadi tindakan marah tanpa sebab ini menyebabkan ketidakselesaan orang di sekeliling kita itu. Okay? Jadi sekiranya seorang ini ada masalah anxiety ni, dia kena berubat lah. Jumpa pakar dan sebagainya supaya dapat mengubati penyakit anxiety dia itu. Okay? Sebab penyakit itu kalau tak diubati, dia boleh menyebabkan banyak refleks lain yang berlaku. Okay? Jadi kena ubat. Okay, baik. Yang kedua disebabkan oleh gangguan kecemasan. Kecemasan ni banyak-banyaklah gangguan kecemasan ni. Macam tadi kita terkejut dengan perkara-perkara begitu. Kemudian kadang-kadang kita ni nak menyediakan suatu contoh lah. Anxiety ni kadang-kadang datang dalam konteks kat dapur. Contoh ibu-ibu tengah nak masak kan. Balik tadi, habis kuliah ni, dah imagine nak masak ikan goreng. Ikan goreng bersalut kunyit. Air resipi tu cantik. Air ni special. Ikan selah goreng bersalut kunyit. Digoreng crispy dalam minyak yang panas. Contoh. Kita buat begitu, nampak macam clear. Tapi kita pergi dapur, kita tengok. Lah, peti ais tertutup pelaknya. Peti ais tu, pelak tertutup. Ikan dah busuk. Dia pun rasa macam gangguan, anxiety dia. Kecemasan. Sudah. Peti ais rosak. Ikan dah busuk. Dia macam ganggu. Bila ada yang datang berjumpa dengan dia, automatik amarah itu akan timbul. Dia akan marah semua orang. Siapa ni tutup peti ais ni? Abang ni semalam ni tak cek peti ais. Dah suami pula yang kena. Suami tak ada kaitan pun. Okay? Suami ni tak pergi dapur pun. Tiba-tiba suami kena. Ada abang ni semalam ni tak tengok peti ais ni. Hidup tak hidup ni. Anak datang. Kau lah ni buka peti ais panjang ni. Buka tutup. Rosak peti ais tu. Tak pasal-pasal kita marah orang disebabkan oleh anxiety yang berada dalam diri kita. Kedua. Yang ketiga disebabkan kemurungan. Kemurungan ini mudah marah boleh disebabkan gejala gangguan
obsessive compulsive ataupun attention deficit hyperactivity disorder, yang mana dia ni ada masalah-masalah tidak berkongsi, dia murung, dia termenung, dan dia boleh marah dengan tanpa tiba-tiba. Jadi marah dia itu marah yang kena kontrol lah. Jadi kemurungan ini dia kena ubat juga. Maksud sekiranya kita ni ada masalah kemurungan dia, sebab itulah kemurungan ni tak boleh buat main-main. Tengok bagaimana ada setengah-setengah guru yang mana dia ni ada berjauhan di antara keluarga, PJJ. Dia start dengan kemurungan. Kenapa kemurungan? Dia pergi kerja dalam jarak yang jauh. Contohlah kita katakan 100 km. Ni PJJ ni. Suami di Johor contohnya, dia di Kedah contohnya. Pulang alik rumah ke sekolah pun dah jauh, 1 kilo. Pulang alik dalam keadaan dia kena uruskan anak 2 orang di sana, suami urus anak 2 orang. Dah kalut pagi-pagi. Sampai di sana pula dia kena marah dengan pengetua disebabkan oleh lambat sampai di sekolah. Dia dah jadi murung. Dia mengajar pula anak-anak sekolah tu tak dengar kata. Dia dah mula di kemurungan, dah mula marah pada pelajar tu, kau ni tak erti bahasa ke, tak pandai, macam-macam dah keluar. Dia start marah. Dan akhirnya kemurungan itu membawa kepada satu refleks yang besar, iaitu boleh menyebabkan dia boleh nak membunuh diri. Itu bahayanya. Bermula dia marah je. Marah. Dia akan jadi stres. Dan dengan marah dia itu, kemurungan dia, tambah kemurungan dia sebagai mendepat itu, maka dia buat keputusan tanpa menimbang apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Dengan bunuh diri dan sebagainya. Sebab dia kata, aku tak boleh hidup dah, aku sekabut. Kemurungan itu kena jaga. Biar kita mana kita melihat jiran kita ke orang lain ke ada masalah-masalah ini, kita kena pergi cepat-cepat untuk menyembuhkan dia. Pergilah macam mana sekalipun, bawa dia jumpa pakar ke sekretari sebagainya supaya hilang kemurungan itu. Kerana disebabkan perkara-perkara itu, dia boleh jatuh kepada perkara lebih bahaya, antaranya iaitu disebabkan oleh bunuh diri dan juga disebabkan oleh mencederakan diri sendiri ataupun orang lain. Kena elok-elok jaga kemurungan ini, dan akhirnya dia reflect kepada kemarahan yang tanpa batas itu. Yang kemudian, yang keempat, antara faktor kemarahan berlaku juga disebabkan gangguan perilaku yang kerap menyerang kanak-kanak. Ini mereka kadang-kadang suka memberontak, suka membantah-bantah dan mula memarah-marah. Ini kadang-kadang berlaku kepada anak-anak yang dia tidak sedar apa yang dibuat itu, dan dia cuba untuk memprotes apa yang dibuat itu sebabkan halangan-halangan oleh ibu bapa. Ibu bapa tak bagi sekian-sekian, jadi dia protes sebabkan dia ni mudah memberontak, mudah marah, mudah kata nak argue tentang apa yang ibu bapa halang itu. Jadi sebab itulah kaedah Islam mengajar untuk kata didik anak-anak ini, tempoh baby hingga tempoh yang kecil itu, jagalah dia seperti hamba, dia minta apa bagi. Okey. Kita jaga sebagaimana yang betul-betul lah, jaga sungguh-sungguh. Lepas tu kita ni jadikan dia sebagai orang gaji kita. Bukan gaji maksudnya kita suruh dia buat. Tempoh belasan tahun itu minta dia buat apa yang kita nak. Minta buat. Sampai tempoh yang lebih tinggi, jadikan dia sebagai sahabat. Jadi bila dah dia matang dan sebagainya boleh berfikir, maka jadikan dia sebagai sahabat. Jumpa dia, bincang elok-elok. Kadang-kadang yang perempuan itu kena bincang. Kata kakak dah besar dengan kakak tak boleh berkawan dengan lelaki macam tu. Sekian, kita kena bagi tahu. Sebab dia tak tahu. Kena bagi tahu. Macam lelaki pula, abang tak boleh bang berkawan dengan perempuan macam tu bang. Dia dah ada aurat-aurat dia, tak boleh. Kita boleh bertegur dalam konteks kita kenal dia. Tapi kalau kita letakkan marah-marah kepada anak-anak yang besar-besar begitu, maka dia dah mula memberontak. Dan boleh menyebabkan dia buat satu perkara yang luar daripada batasan dia. Kemudian ada gangguan yang kelima, gangguan bipolar, iaitu masalah kesihatan mental yang dikesan dengan mudah dia nak marah, agresif, dan suasana hati mudah berubah dalam waktu yang singkat. Ini gangguan mental. Dia ni mula-mula tadi okey, cakap elok semua sekali, tiba-tiba dia berubah dia punya perlakuan dia tu. Daripada cakap baik-baik, tiba-tiba dia terus agresif. Kata, kau kenapa pula ni mama aku? Dia ada sifat-sifat begitu. Jadi inilah konteks kaunseling sebagainya, dia merujuk kepada gangguan bipolar, masalah kesihatan mental yang mana masalah itu dikesan dia datang dalam keadaan yang berubah-ubah. Datang keadaan berubah dan mudah untuk marah dengan agresif. Jadi itu kena tahu jugalah keadaan itu dan kita kena tenangkan dia. Baik, kemudian ada gangguan yang dipanggil dengan explosive intermittent ataupun kita katakan penderitaan gangguan
yang cenderung kepada serangan fizikal ataupun kekerasan. Disebabkan dia ni marah, dia ni barang. Ayat kita mudah ni barang, jenis barang. Jenis barang. Jadi barang ini dia akan kenakan tindakan secara fizikal. Ini dah kita tengokkan kena pukul dan sebagainya. Kau bagi tahu aku pukul lagi. Jadi tak bagi tahu, sial kata isteri tu kena pukul oleh suami yang barang tu. Jadi kena bagi tahu apa berlaku sekiranya ada benda yang tak sepatutnya dibuat, kena bagi tahu siap-siap. Maka ini antara benda yang tak boleh dibiarkan berlalu begitu sajalah. Contoh kita katakan berlaku pergaduhan rumah tangga pada hari ini. Okay, pergaduhan rumah tangga pada hari ini. Bila berlaku saja pergaduhan rumah tangga, mula ada sifat marah dan sebagainya, mulalah mengeluarkan bibit-bibit yang tak sepatutnya, ukit-ukit yang tak sepatutnya. Contoh kita katakan, sebab itulah orang lelaki, jangan mudah-mudah untuk melafazkan talak. Jangan mudah-mudah untuk melafazkan talak. Itu satu benda yang sangat-sangat besar. Jangan bermudah-mudahan. Okay? Bersabarlah. Jangan layan kemarahan itu. Yang keduanya, sekiranya berlakulah pergaduhan, pertelingkahan, kemarahan sepanjang itu, biarlah dia hanya melibatkan kes-kes atau perkara-perkara itu sahaja. Contohlah katakan, marahnya disebabkan minta masak ayam, tapi masak telur ayam. Marahnya menyebabkan berlanjutan. Isteri pun kata, suami marah kata, awak kenapa asyik telur ayam manja, saya nak makan ayam pula. Awak ni asyik ayam manja. Awak ni kerja bukan nak kerja sangat. Tengok ni, dia berbabitkan benda lain pula. Sama dengan mak awak semua sekali itu. Orang dibabitkan benda lain, hal-hal lain. Itu tak sepatutnya berlaku. Kemarahan itu semakin menebal yang menyebabkan barat itu tiba dan akhirnya kalau tidak dikawal, dia boleh mencederakan disebabkan oleh faktor tadi. Iaitu dia ni dah rasa mula dah baran sangat, dia akan gunakan kaedah memukul fizikal. Dia pukul orang dan sebagainya. Tanpa ada macam, dia tak sedar diri. Dia buat tu tanpa ada kesedaran dan dia buat dengan terlalu agresif. Okay? Kemudian, yang ketujuh iaitu borderline personality disorder, gangguan kepribadian. Ambang ini membuat penderitaan mudah marah ketika mana diabaikan. Diabaikan, dimarah. Bila diabaikan, dimarah. Jadi benda itu pun salah satu punca kemarahan. Dia marah. Akhirnya sebabkan kemarahan yang menebak itu, dia menjadi agresif. Okay. Kemudian yang ke-8, gangguan despotik, iaitu mudah marah dan perubahan suasana hati yang ekstrim. Ini kadang-kadang berlaku ketika mana, ni khusus pada wanita lah. Wanita yang mana datangnya haid. Jadi emosi tak stabil ketika itu dan mudah marah. Jadi ketika ini dia kena kontrol diri dia dan orang lelaki dan juga yang terdekat dengannya tahu kadang-kadang begini kena kawal. Tak bolehlah tiba-tiba time ni jugalah kau nak cerita benda-benda yang tak sepatutnya, jengkit lah. Jadi kena kawal perkara-perkara begitu dan kawal juga supaya tidak mendedahkan dalam media sosial. Kadang-kadang kemarahan-kemarahan yang kita keluarkan ini, kita marah tanpa kita berfikir panjang, akhirnya kita tulis dalam media sosial. Kita cerita live, saya cukup marah. Sedangkan dia dalam tempoh haid, dia menyebabkan adanya gangguan ataupun hormon yang mudah tersentuh ketika mana adanya suatu perkara itu. Jadi dia kena kawal perkara-perkara itulah. Okay? Baik. Bila mana kita cerita di sini, ketahuilah bahawa marah adalah satu sifat yang tercela yang banyak kemudaratan. Marah ni. Disebabkan banyak faktor-faktor itu, maka sifat marah ni, dia adalah satu keadaan yang mana dia mudaratnya lebih daripada kebaikan. Banyak mudarat. Okay? Pertamanya iaitu disebabkan marah, anggota zahirnya atau fizikalnya boleh memukul, berkata kesat dan akhirnya boleh membunuh disebabkan kemarahan. Tengok bagaimana kes-kes orang marah. Marah sangat disebabkan beberapa perkara yang tak logik itu, maka berlakunya pemukulan. Kata-kata yang tak sepatutnya keluar dan akhirnya boleh bunuh. Tengoklah kes yang berlaku, kes yang pelajar UPNM tu kan. Disebabkan apa? Disebabkan marah. Dituduh kawan itu curi laptop dan sebagainya. Marah sebagainya. Tok Bomba pun sama. Tok Bomba ni patut kena masuk sekali dengan yang kek tu. Dia lah punca. Dia punca kawan kata kawan ni yang membunuh. Itu benda yang tak logik. Tak boleh kata begitu. Mana boleh. Jadi dia sepatutnya mencari laptop tu kat mana je. Dia tuduh orang ini bunuh. Jadi sekali orang tu
dengan keadaan marah dia pukul kawan tu. Kemudian last sekali kata-kata kasar akhirnya sebabkan pembunuhan berlaku. Okey. Jadi ini antara benda pertama iaitu disebabkan amarah yang menebal, maka anggota zahir boleh memukul dan akhirnya mengeluarkan kata-kata tak sepatutnya dan akhirnya boleh menyebabkan berlakunya pembunuhan. Kata marah aja akhirnya berlaku pembunuhan. Contoh kadang-kadang kita lihat atas jalan raya. Nak cepat dia bawa kereta dengan laju dan sebagainya dan akhirnya langgar ke, kata-kata kesat keluar ke, akhirnya bergaduh dan sebagainya menyebabkan hilangnya nyawa dan sebagainya. Itu antara berlakunya perkara-perkara yang kita boleh lihat pada hari ini sebabkan marah. Jadi jangan marah, kena bersabar dan insya-Allah dia tak akan berlaku perkara-perkara yang tak sepatutnya. Baik. Yang kedua, disebabkan marah juga, mudaratnya disebabkan marah juga iaitu hati akan menyimpan dendam. Disebabkan marah itu hati kita ni akan simpan dendam yang terlalu lama. Dan bila ada dendam, maka dia mulakan dengki. Dendam. Aku tak puas hati sungguh lah dia ni. Lepas tu dia dengki, tengok tu. Dia buat sekian-sekian. Dia ada mula sifat-sifat dengki itu menebal. Dan bila mana dia suka apabila orang yang dimarahi terkena bala. Dia suka sangat. Bila mana tengok, kan aku dah kata, lompat lagi, main lagi motor. Contohlah orang kampung kan, kita orang kampung, taman, tengok budak-budak muda duduk rem motor. Kita pun marah dia. Marah. Kau ni satu hari kau langgar dekat tiang api, mampu kau. Contoh lagi tu kan. Dendam sungguh. Doa panjang. Dengki betul-betul elok kawan tu dah berubah. Jadi orang baik. Naik motor pun perlahan. Pakai jubah. Pergi solat surau masjid. Kita pun dengki pula tengok tu. Konon bertobat lah tu. Naik motor ke rempit ke surau pula tu. Tengok langgar di tiang api. Dan bila kawan ini accident. Bukan salah dia pun. Orang lain yang makan jalan dia terbabas langgarlah tiang elektrik. Dia suka, aku dah kata dah, aku doa lama dah semua mat ni langgar tiang elektrik tu. Dia kena betul-betul. Kata bahawa kita ni sukar untuk kawan mulut kita itu. Betul. Sebabkan apa? Sebabkan kemarahan. Sebab kemarahan, mula-mula dia dendam. Lepas dendam, dia dengki. Lepas tu dia suka sangat, aku dah agak dah, aku suka sangat dah ni. Tak mati, mati terus nak. Seorang orang. Kita dah ada sifat-sifat yang tak sepatutnya kita sebut kepada orang lain. Dan bila mana orang tu dapat nikmat, macam tadi kan, orang tu dah berubah dan sebagainya, kita sedih kata, dia ni belagak dia tu, alim tu, jahat dia tu. Sedangkan dia tak dapat nikmat dia. Dia dapat kerja, kerja, ada kabel dia tu. Sebab dia tidak suka bila mana orang yang dia nak marah tadi tu dapat nikmat, dapat kebaikan. Okay? Jadi ini merupakan antara punca-punca yang berlakunya kemarahan. Tentunya punca-punca kemarahan yang akhirnya banyak memberikan kesan kepada kehidupan dia. Abu Hatim berkata, suratul ghadabi an kafil aqili minan nar. Cepat marah ini lebih membahayakan orang yang berakal daripada api. Cepat marah ni orang berakal. Dia marah ni dia hilang semua sekali. Akal-akal fikir dia hilang semua sekali. Dia buat benda yang tanpa arah tujuan. Dia belasah je. Itu benda yang berlaku. Hakikatnya berlaku. Hilang kewarasan ketika mana dia marah. Itulah kita pukul anak dan sebagainya. Jatuh talak dan sebagainya. Sebab dah keadaan dia marah. Dia tak boleh nak fikir. Dia belasah je. Maka bila mana seorang itu dapat menghilangkan marah. Jangan marah, nanti kena jual. Jangan marah. Maka bila mana kita dapat menghilangkan marah, kita dipuji dalam agama kita. Dipuji dalam agama kita. Maksud menghilangkan marah itu, perasaan yang terlalu marah termasuk perkara yang sangat penting dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidul bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Maksudnya, bukanlah kekuatan itu dengan gagah melawan, tetapi kekuatan yang sebenar ialah orang yang dapat mengawal diri ketika sedang marah. Okey. Kalau dia ni gagah sungguhlah, tahu badan sadar sungguhlah, tapi dia gagah melawan, tetapi kekuatan sebenar itu bukanlah disebabkan kekuatan badan dia, tapi dia dapat mengawal diri dia ketika mana dia marah. Kalau dia ni kecil je, kurus keping je. Tapi bab mengawal kemarahan, memang dia lah. Kawal kemarahan, marah dan sebagainya. Itu lebih kuat daripada orang yang badan besar dan sebagainya. Dengan kawal kemarahan. Ibn Mas'ud, dia dapat mengawal dirinya daripada mengeluarkan kata-kata kesat dan akhirnya dia boleh memukul seorang lebih lemah ketika mana dia marah. Maka bila mana berlaku begitu, dia perlu melihat kepada kesesuaian kehidupan dia itu. Maksud kesesuaian, kedudukan yang mana dalam konteks keberadaan dia lah.
keberadaan tempat-tempat yang dia nak laksanakan perkara-perkara itu. Okey. Jadi kena faham bahawa bila mana dia ni marah, pasti kata-kata kesat akan keluar. Jangan dia marah tak bunyi. Marah jangan. Biasa marah itu akan selari dengan kata-kata yang tak sedap kita dengar. Kebiasaan begitulah. Dia jangan susu marah. Merah muka-muka marah. Jangan. Ada pernah berlaku, dia menahan kemarahan. Tutup mulut kita, tak nak keluar benda-benda kesat, tutup mulut. Ada. Tapi jangan berlaku. Okay? Maka, seorang lelaki berjumpa dengan baginda Nabi SAW minta nasihat. Perintahkan kepadaku suatu amalan, tetapi biarlah Tuan sedikitkan. Rasulullah SAW nasihati, la taghdab, jangan marah. Nabi nasihat tu, banyak-banyak perkara, jangan marah. Itu je. Jangan marah, kerana dengan kita kawal kemarahan itu, dia dapat menjaga kehidupan kita dengan sebaik yang mungkin. Al-Imam Syafi'i berkata, ghadabul ashrafi yadharu fil af'aliha wa ghadabul sufaha'i yadharu fi al-sinatiha. Marahnya orang yang mulia terzahir daripada sikapnya. Sedangkan marahnya orang yang jahil terzahir dengan ucapan lisannya. Orang yang mana yang mulia ini, orang beriman, ketika dia marah ni, dia sikap dia. Bagaimana dia kawal sikap dia. Dia pertahankan sikap dia. Dia marah ni, menggetar tangan nak marah ni. Dia tahan. Dia senyum. Walaupun tengah marah, dia senyum. Astaghfirullah. Dia cuba kawal. Tapi kalau orang yang mana jahil, dia akan keluarkan kata-kata yang tak sepatutnya kita dengar. Macam-macam hari ni, tuan-tuan boleh tengoklah dalam YouTube ke, dalam mana-mana sekalipun, TikTok ke apa ke, ketika mana berlakunya kemalangan, orang yang tak boleh tahan kemarahan dia itu, maka dia akan keluarkan kata-kata kesat. Keluar semualah perkara-perkara yang tak sepatutnya keluar. Allah kita dengar, apa malu dengar. Tapi itulah hakikat yang berlaku. Kita akan keluar kereta itu, anak ada, isteri ada, keluar kata-kata kesat disebabkan tidak dapat kemarahan. Okey? Baik. Seterusnya, macam mana kita nak berinteraksi dengan marah ni? Macam mana kita nak berinteraksi dengan marah ni? Lazimnya dua perkara utama ketika mana kita menghadapi kemarahan. Yang pertama itu membuang sifat marah tu. Buang sifat marah ni bukanlah kita buang ni hilang semua sekali. Tak, dia takkan hilang marah kita ni. Dan marah ni kena juga. Kalau kita tak marah, anak kita buat ajak, baiklah tak jadi juga. Dia kena ada marah sikit. Tak boleh, teguran kena ada. Okay? Tidak sepatutnya sifat marah itu dibuang terus. Malah jika ia hilang sama sekali, wajib untuk sikap marah itu kembali. Kerana apa? Kerana ia sesuatu yang membantu dalam memerangi orang kafir. Jadi kalau kita tak marah pada orang kafir, ni tengok bagaimana rakyat Palestin ditindas. Kita tak marah pun tak boleh juga. Kena ada kemarahan itu. Sial orang Palestin dan sebagainya, kita buat diam, tak apalah. Gelak. Tak boleh, dia kena sifat marah itu ada. Supaya kita dapat mencegah kejahatan dan juga menyuruh kepada kebaikan. Marah adalah anjing pemburuan. Istilahnya marah ni adalah anjing pemburuan. Apa yang dimaksudkan dengan membuang sifat marah tadi ialah mengawalnya sehingga ia mengikut akal dan syariat. Jadi apa-apa yang berlaku itu kita kena ikut akal dan syariat kita supaya kita ni tidaklah marah itu membabi buta. Ayat kasar gitulah. Marah itu ikutkan kita. Marah je manjang. Orang takut dengan dia. Cukup marah. Salah sikit marah. Sikit marah. Itu benda yang kita kena elakkan lah. Okay? Jadi, bila mana kita mengikut akal dan syarak, maka marah itu dapat kita bendung dengan sebaik yang mungkin. Dapat petunjuk dengan sebaik yang mungkin. Maka, begitu juga ketika ia bertindak kerana mengikut petunjuk keduanya, ia tidak akan bertindak bertentangan dengan panduan keduanya seperti anjing buruan yang mengikut tuan atau perintah tuannya. Okay. Maksudnya marah tadi tu kalau kita dapat kawal, dia tak boleh sampai kepada satu keadaan yang menyebabkan pelakunya sesuatu yang tidak diingini. Apa yang kita nak marah itu bertempat dan ada bertujuan. Kalau marah ikut dan itu bukanlah marah yang sebenarnya. Jadi kita nak marah itu bertempat. Nak marah anak sebab apa? Sebab dia buat kesalahan, bertempat. Kaedah macam mana? Adalah kaedah-kaedahnya. Nak tegur, ada kaedah-kaedahnya. Dia itu kaedah-kaedah yang tepat. Sebab itulah kadang-kadang saya kurang bersetuju juga dengan sketsa yang dibuat dalam media sosial ini, menampakkan isteri marah suami dengan begitu kuat. Marah. Walaupun sketsa. Orang gelak-gelak tengok, baca komen. Tapi sebenarnya menampakkan suami itu dayus. Suami dayus sebabkan terlalu tak dapat mengawal isteri itu dan juga terlalu katakan terlalu macam lemah bila mana berhadapan dengan situasi-situasi yang tak sepatutnya jadi isu. Betul lah kadang-kadang buat sketsa itu baik.
sekadar macam nak hibur-hiburan. Tetapi disebabkan sketsa yang tak sepatutnya begitu, dia menampakkan dayusnya seorang lelaki, seorang suami, dan menampakkan isteri itu kurang hajar ataupun tidak mentaati perintah suami. Cakap buka-buka, tengking-tengking, itu bukanlah kaedah yang diajar oleh Islam. Okay? Maka kita ni kenalah berpandangan bahawa nak buat perkara-perkara itu bertempatlah, bertempat supaya kita tidak menampakkan kejahilan kita sebagai orang yang beriman. Okay? Maka di samping kita mengawal kemarahan, kita hendaklah membiasakan diri untuk lambat marah. Tadi kita nak kawal, ini kita kena tengok supaya kita boleh lambat ataupun kita delay marah kita tu. Kita nampak depan kita, kereta kita depan kita, memanglah kita nak kena dah dia ni. Kejap ciluk masuk, kejap keluar, kita nak marah sungguh, tapi kita lambat sikit, delay sikit. Kalau kita dengan keadaan kita marah itu, kita terus nak horn dia, nak tengking dia, mungkin akan berlaku pergaduhan. Mungkin akan berlaku dengan keadaan tidak diingini, mungkin berlaku perselisihan dan sebagainya, mungkin berlaku aksiden dan sebagainya. Itu yang kita tak nak berlaku. Jadi kita kena delay sikit. Kawal kemarahan itu, lambat sikit marah. Dan membiasakan memaafkan kesalahan orang. Sabar sikit. Apalah kemarahan dia. Tak sengaja kot. Okay? Kita kadang-kadang terhorn orang. Sebab kita takut berlaku kemalangan, kita horn dia sebagainya. Dia marah kita. Kita marah dia balik, sabar sikit. Tahan. Sabar. Akhirnya kita tahan. Lepas tu, tak apalah, maafkan dia pun tak sengaja kot. Akhirnya itulah. Jadi dia mudah urusan kita untuk kita ni memaafkan orang sebab kita tahan marah itu. Kalau kita tak tahan marah, automatik dia menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku. Okey. Yang kedua, tadi dia membuang sifat marah. Yang kedua iaitu mengawal diri ketika mana kita marah. Kita kawal diri ketika mana kita marah. Maksudnya apa? Marah ini hendaklah dikawal ketika ia berkobar-kobar dengan menahan perasaan marah yang ada di hati kita. Ketika mana marah itu sampai, kita kena perbanyakkan istighfar, kita kena kawal diri kita ketika mana kita marah. Sabar, tahan. Jangan mengikut hawa nafsu. Kalau kita ikut hawa nafsu, memang cepatlah perkara itu berlaku. Okay? Maka, perasaan marah itu kenalah dengan ilmu. Dia tak boleh datang dengan begitu sahaja, kena berilmu. Maksud macam mana? Apa-apa yang nak datang itu, kita kena selarikan dengan ilmu pengetahuan. Hendaklah dia tahu bahawa jika dia marah, dia seolah-olah memprotes terhadap apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlaku. Ini maksudnya berilmu. Dah ditakdirkan berlakunya perselisihan kenderaan, berlanggarlah sikit, maka dia tak boleh nak marah dengan terlalu teruk. Kerana dia kena sedar bahawa itu merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia marah, dia seolah-olah memprotes terhadap apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlaku. Bukan kehendak dirinya sendiri. Maka memprotes kehendak Allah yang mana mengetahui adalah perkara yang paling jahil. Dia tahu Allah buat semua perkara tersebut. Maka bila dia protes teruk-teruk, maka dia kena sedar bahawa dia termasuk dalam golongan yang jahil. Maksudnya apa? Maksudnya apa sahaja yang berlaku di alam semesta ini adalah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah tentukan. Allah telah tentukan sejak azali lagi. Kalau kita lihat dalam penyair ilmu tauhid, disebut takdir, bersifat iradah. Ya, sifat iradah ni Allah telah katakan bahawa benda itu telah ditakdirkan berlaku. Dan ditentukan dalam ta'alluq tanjizi al-qadim. Ta'alluq tanjizi al-qadim, yang mana ketika mana ia berlaku di dunia melalui sifat qudrah, iaitu sifat perkehendak Allah yang disebut dengan ta'alluq tanjizul hadith. Iaitu benda yang berlaku, maka semoga Allah merahmati para orang yang telah meletakkan satu kaedah ini supaya kita faham bahawa Allah telah meletakkan kepada kita takdir itu. Jadi kita kena bersabar, dan jangan protes apa yang telah berlaku. Contohlah kita katakan, kita ni meletakkan satu periuk besar atas dapur kita. Kemudian kita masak nasi, kita letak lingkaran wayar itu, wayar kulit nasi itu, plug pin. Ketika mana kita balik, kita tak sedar bahawa periuk tadi besar tadi tu tersentuh ataupun terlekat dengan wayar. Kita tarik wayar itu, jatuh kena kaki kita. Kita nak marah siapa? Nak marah sendiri? Tak perlu dah. Cek Allah sakit kaki, bengkak kaki dan sebagainya. Kita marah, kata, ini salah aku sendiri. Dan ditakdirkan kaki aku nak kena. Begitu, kena. Kalau orang lain, contohlah suami tak, memang baku-baku lah suami tu kena. Tapi tak.
disebabkan diri sendiri punya hal, maka bersabarlah dengan apa yang berlaku. Bersabarlah dengan apa yang berlaku. Okay? Yang kedua, kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat daripada kemarahan, dan pada yang sama kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar. Kerana entah berapa kali Allah Subhanahu Wa Taala, kali dia ni mendahaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tetap Allah tidak memarahi dia. Kita lihat Allah ni yang paling besar. Marah Allah itu yang paling hebat. Kalau kita lihat manusia ni telah berapa kali, banyak kali telah mungkiri apa yang telah yang Allah suruh buat. Allah suruh tak buat. Tapi mendahaka kepada Allah. Tapi Allah tidak marah. Allah tetap tidak marah kepada hamba-Nya. Mohon taubat, Allah terima taubat. Istighfar pada Allah, Allah terima istighfar dia. Nak katakan sebab begitu Allah mengasihani kita. Jadi, tindakan kita itu lebih-lebih lagi untuk pastikan marah kita itu tidaklah marah yang terlalu besar dan tidak menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tak diinginilah. Okey, baik. Satu ilmu pengetahuan. Yang keduanya adalah tindakan amalan. Tindakan amal. Maksudnya ketika marah hendaklah dia baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca. Marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan terjam. Baca a'udzubillah. Isti'azah tu baca. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Cuba kita perbiasakan benda itu. Kalau kita marah dalam keadaan tak baca benda-benda begini, tak baca dengan apa-apa yang telah disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi SAW telah anjur pada kita ini, maka automatik cepat sangat perkara-perkara lain akan datang dan berlaku. Okey, maka kena berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis yang menyuruh untuk membacakan isti'azah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih lah. Okey, jadi bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kena sentiasa baca. Okey. Maka jika marahnya masih belum berhenti setelah membaca isti'azah tersebut, maka hendaklah dia duduk. Jika keadaan itu marah, ketika dia berdiri. Dia marah dekat dalam berdiri, dia duduk. Walaupun nampak sangat dia ni cuba nak kawal, biarlah. Yang penting dia dapat. Ketika mana dia berdiri, marah dia sampai marah dia merah muka muka, dia duduk. Jika dia marah ketika duduk, maka hendaklah dia baring. Tak boleh tiba-tiba dia ni baring, marah dia bangun, tak boleh. Dia makin tinggi marah tu. Dia kena rendahkan. Pada berdiri, turun duduk. Kalau kita duduk dia marah, dia kena baring. Okay? Jika dia marahnya tidak hilang juga, setelah duduk dan baring, maka hendaklah dia berwudu. Dia kena virus ni air. Marah ni api, dia guna air. Ambil wudu. Okay? Jadi tadi marah sangat-sangat, tengah berdiri, duduk. Duduk tak jadi, baring. Baring pun tak jadi, dia ambil wudu. Senang begitu je. Okay? Kena praktiskan benda-benda begitu. Okay? Kalau contoh tengah bergaduh dekat highway dan sebagainya, duduk. Dia akan reducekan dia punya kemarahan itu. Duduk terus. Okay? Dia tengah marah-marah, duduk. Dia baring. Orang tu pelik, kenapa pula lah dia tu baring kan? Cuba nak reduce dia punya kemarahan. Dia wudu, payah pula kan? Okay? Tak apa. Gunakan kaedah-kaedah yang sepatutnya boleh menurunkan dia punya kemarahan itu. Okay? Maksudnya dia nak mengawal kemarahan lah. Mengawal kemarahan. Okay? Maka bila mana kita berwuduk, contohlah kita katakan kita berwuduk. Sebab wuduk ni dia ada faedah-faedah dia. Sebab tu digambarkan bahawa last sekali tu hendaklah dia berwuduk. Okay? Sebab ada wuduk ni ada faedah-faedahnya. Okay? Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas daripada Nabi SAW, ya bunayya, in istata'ta alla tabita illa ala wudu'in fafa'al fa innahu man atahu al-mautu wa huwa ala wudu'in u'tiya asy-syahadah. Wahai anak Adam, wahai anakku, jika kamu mampu untuk tidak tinggalkan ketika tidur malam melainkan dengan wuduk, maka lakukanlah, kerana sesungguhnya siapa yang ditanggung oleh malaikat maut untuk mencabut rohnya sedangkan dia kadang wuduk, dia diberi pahala mati syahid. Ini riwayat At-Tabari dalam Al-Mujma' Al-Mu'jam Al-Awsat. Yang mana bila mana kita ni berada keadaan nak tidur malam, disarankan untuk berwuduklah, wuduk dan sebagainya, sebab banyak faedah-faedahnya lah, banyak faedah-faedahnya daripada marah tadi. Antara lain faedah air wuduk ini, air wuduk Rasulullah SAW, kalau kita dengar sirah Rasulullah SAW berwuduk ke satu mak air seperti hadis. Tak banyak kita ambil wuduk ni, dah lah air tak berhenti, air baik laju.
basah habis baju. Wuduk kita. Jadi kita kena tengok bagaimana wuduk pada Nabi SAW. Kan Rasulullah SAW tawadda'u bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsatin amdadi. Rasulullah SAW berwuduk dengan satu mat air dan mandi dengan satu saha, itu sehingga 5 mat air. Saya katakan satu mat ini maksudnya ialah kedua tapak tangan yang penuh dengan air. Dua tapak tangan penuh air ni satu mat. Okay. Satu syahar bersama dengan 4 mat. Maksudnya Nabi SAW kalau mandi, dia cukup dengan 4 mat saja, cukup mandi. Okay. Nak gambarkan bahawa ataupun kalau kita ubah kepada liter kita ni, satu mak itu merujuk kepada 680 ml air. Kurang gitulah. Maksudnya dalam setengah botol kecil tu, air mineral tu. Lebih kurang itulah air dia tu. Okey. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Maksudnya bahawanya syaitan itu dijadikan daripada air, daripada api. Daripada api dan hanya senya dipadamkan dengan air. Maka apabila marah seorang kamu, maka adalah dia mengambil wuduk. Bila mana kita ni kadang marah dan sebagainya, ambil wuduklah kerana syaitan itu penyetus kepada kemarahan, dia dibuat daripada api. Nak padam api dia dengan guna air. Walaupun hari ni nak padam api macam-macam api tu. Jangan kita simbah petroleum tu dengan air, dia tak jadi. Dia adalah dia punya sebut-sebut dia tu ada kaedah-kaedah dia. Tapi kata bahawa api itu hakikatnya kena boleh dikurangkan dengan air. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal ghadaba jumratun fi qalbi ibn Adam. Ala tarawna ila humratin 'ainaihi wa intifakhi awdaji. Faman wajada min dhalika syai'an falyadrib khaddahu bil ardi." Jika bahawasanya marah itu seperti bara api pada jantung hati anak Adam, adalah tidak melihat kamu merah dua matanya. Adakah tiada melihat kamu merah dua matanya dan bangkit urat lehernya. Siapa yang mendapat suatu daripada tanda tersebut, maka hendaklah meletakkan pipinya mencecah tanah. Dan katakan bahawa sekiranya lah dia ni marah sungguh, mata marah. Dia marah sungguh ni, mata dia merah. Keluar urat-urat kat leher dia ni. Maka dia kena letak pipi dia atas tanah. Katakan marah dia terlalu kuat sangat. Jadi caranya adalah kena letak pipi dia kena pada tanah. Orang marah, orang terlampau kuat marah ini, mata dia automatik jadi merah. Kemudian keluar semua kat leher-leher dia, urat-urat ni. Jadi kadang marah yang sangat-sangat tebal itu, maka dia kena untuk meletakkan pipinya mencecah tanah. Okey. Jadi ia mengisyaratkan bahawa untuk meletakkan anggota badan yang paling mulia itu, iaitu muka dia itu, ke tempat yang paling hina atas tanah supaya hilang perasaan takabur, itu sombongnya itu. Okey, sombongnya itu yang mana bila mana letak begitu, maka automatik dia akan menampakkan bahawa dia tak sewajarnya dia bersikap sombong. Okey, sedar dirilah orang kata, janganlah bersikap sombong. Okey, baik. Maka menahan marah ini adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik yang mana kita kena tahan marah. Okey, tahan marah supaya kita dapat menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya kita buat. Jadi kalau kita ni dapat menahan marah, automatik hubungan kita dengan manusia ni dapat kita jaga. Sebab marah ni kalau konteks tadi bukan setakat menyebabkan hal dalaman. Dia boleh menyebabkan tercetusnya isu dalam hubungan sosial. Okay. Bila mana ada sikap cepat marah ni, dia konflik di antara pasangan kita, dia konflik di antara rakan sekerja, konflik jiran dan sebagainya. Okay. Hubungan yang rapat boleh renggang hanya sebabkan oleh sikap marah tu. Orang tak ada kawan. Kalau orang jadi pemarah ni, kita lari. Ini kalau cepat marah baran, cakap sikit salah ni, kita lari. Okay. Dan bila mana ada yang sikap marah ini, dia mewujudkan satu situasi yang janggal. Sebab apa? Sebab kerana pasangan itu atau rakan-rakan kurang untuk bercakap. Orang tak bercakap dengan dia dan sebagainya. Orang nak bercakap pun berhati-hati bercakap. Takut cakap lebih-lebih nanti, nak marah lagi. Nak berhati-hati bercakap dan sebagainya. Kalau kita lihat, marah ni konteks kesihatan. Jadi isu kesihatan fizikal, bila mana dia marah ni, pernafasan laju. Dan kulit muka menjadi merah
adalah tanda jelas individu tu sedang marah. Laju, nafas laju. Ini tanda dia marah lah. Dan mudah marah ni, buatan tidak sihat, dia boleh memberi kesan kepada fizikal. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Marah ni bukan yang main-main. Tekanan darah tinggi ni. Sekiranya sering berasa marah dan membiarkan keadaan yang berterusan, maka automatik dia menyebabkan tekanan darah itu jadi tinggi. Jadi hati-hatilah, jangan marah sangat. Okay. Selain itu, dia boleh menghasilkan hormon-hormon yang lain dan akhirnya kesan lain dia mengganggu dia punya ritma ataupun dia punya sekuen jantung kita tu, dan saluran darah itu akhirnya menyebabkan penyakit jantung koronari. Jadi dia ni sebab marah yang tak berhenti-henti, yang tak menjaga marah itu, akhirnya disebabkan dia boleh menyebabkan sakit jantung, darah tak pam dan sebagainya, darah dan sebagainya, dia boleh menyebabkan sakit jantung. Jadi jangan marah sangat. Maka marah ini dia bukan setakat jantung, malah dia membawa kepada pilihan kesihatan yang tidak baik. Terlalu banyak marah boleh mencecahkan gaya kehidupan individu. Ada kajian yang dibuat, orang yang sering marah ini dia menyebabkan gaya yang tidak sihat atau gaya hidup tidak sihat. Antara dia marah sangat, dia rokok terlalu banyak, dia ambil kafein terlalu banyak, dia ambil alkohol terlalu banyak, dia ambil kalori terlalu banyak. Disebabkan dia marah, dia ambil benda-benda begitu. Okay. Sering marah, dia boleh menyebabkan dia ambil perkara-perkara, makan makanan yang tak sepatutnya dia makan untuk kesihatan badan mereka. Okay. Baik. Kemudian kemarahan, dia boleh juga menyebabkan adanya risiko bulimi. Bulimi ni dia menyebabkan kemarahan tidak urus, dia akan mengganggu tabiat pemakanan. Okay. Tabiat makanan seorang itu. Dan bila mana tabiat makanan itu dia makan berlebihan, marah je makan. Dia menyebabkan berlakunya makan tu tak kenyang dan akhirnya muntah balik sebagainya, sebab dia body dia tak stabil. Hormon dia tak stabil. Okay. Dan kadang-kadang dengan keadaan marah itu menyebabkan kemalangan jalan raya. Okay. Bila ada kajian dibuat menunjukkan bahawa wujud hubungan antara tingkah laku dengan kemalangan jalan raya. Tingkah laku manusia ni suka marah, suka macam tidak puas hati dekat bawa kereta, akhirnya menyebabkan berlakunya kemalangan. Ini kerana kemarahan boleh menyebabkan individu ni hilang pertimbangan. Bila pertimbangan ketika mandu ini, dia boleh menyebabkan kemalangan. Okay? Jadi sekiranya orang itu bawa kereta tanpa kemarahan sebagainya, dia duduk sampai. Tak urgent sangat, tak gesa-gesa, dia sampai dengan waktu tepat dan sebagainya. Okay? Baik. Kalau kita tengok dalam konteks psikologi, bila orang tu jenis marah ni, macam tadi ada kemurungan dan sebagainya, maka dia perlu lihat kepada kaedah-kaedah untuk mengawal kemarahan itu. Antaranya, dia kena senaman. Macam tadi kan, kena berdiri, duduk, baring, berwudu. Okay. Antara lain, sekiranya kita ni tahu atau selalu buat senaman, kita kena senaman. Senaman, atau kita ni memang jenis dikenali dengan baran tu, kita kena sentiasa buat senaman. Senaman ni boleh menghilangkan tekanan emosi, dan boleh kita dapatkan energi yang baik-baik. Paling kurang 30 minit sehari kita keluarkan peluh, dia boleh menghilangkan orang yang baran itu keadaan baran. Okay? Maksud kalau jadi baran itu suka marah, dia boleh hilangkanlah, boleh kurangkan baran dia itu, boleh kurangkan kemarahan itu dengan bersenam. Okay, tiap pagi 30 minit ke bersenam. Okay. Yang keduanya, sekiranya tak boleh, kenalah jumpa pakar, jumpa terapi dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapat khidmat nasihat, jumpa pakar dan sebagainya. Okay. Tanya, bagi tahu saya ni suka marah-marah, macam mana keadaan untuk saya buang marah saya dan sebagainya. Jumpa pakar. Pakar tu ada solusi-solusi yang perlu dibuat. Kalau tidak jumpa pakar, maka dia akan buat perkara yang sebagaimana yang saya sebut tadi, kemurungan, bunuh diri dan sebagainya, sebabkan masalah-masalah yang berlaku. Jadi itu perkara-perkara yang perlu dibuat. Okay, maka menahan marah ini satu benda yang baik yang perlu dibuat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dan surah Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaid, dan mereka yang menahan kemarahan. Kena tahan kemarahan, sebab bila mana kita tak tahan kemarahan atau marah tanpa sebab ini, dia kesannya sangat-sangat meluas. Okay, sangat-sangat meluas. Dan kita kena tahu, kita marah ni puncanya daripada apa? Puncanya daripada apa kita marah? Kalau kita marah itu dah atau punca itu menyebabkan kita boleh
berada pada situasi emosi tak stabil. Sebab itulah bila mana kita marah dan sebagainya, kita kena tahu marah ni sebabkan si fulan ni. Kaedah pertama, kenakan elakkan berada situ, pergi tempat lain lah. Kalau kita menghadap dia, lagi marah lah, kita pergi tempat lain. Okay? Tempat lain. Kemudian kalau lah tak nak lagi tempat lain, dia ni kerja, menghadap muka dia je. Jadi kena mendapatkan nasihat lah, kata macam mana saya ni tak boleh dah bekerja dengan dia ni, duduk tengok muka dia jadi marah. Dia jadi marah, kita nak buat. Jadi kena bincang dengan bos dan sebagainya, ahli keluarga dan sebagainya, supaya kita dapat membuktikanlah perkara-perkara begitu. Okay? Kemudian kena sentiasa lah tarik nafas panjang, istighfar tadi, supaya kita dapat bertenang dengan apa yang berlaku. Okay? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man qaduma ghaidhan walau sya'a an yumdiyahu amdahu mala'ullahi qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imanan. Siapa yang menahan marah dan jika dia mahu melepaskan kemarahannya, tentulah dia boleh melepaskannya. Tapi dia tidak melakukannya, Allah akan memenuhkan hatinya pada hari kiamat dengan keamanan dan keimanan. Dia ni kalaulah berlaku keadaan itu, dia boleh lepas je kemarahan tu. Tak tahan sangat dia lepas kemarahan tu. Tetapi dia menahan kemarahan itu, maka Allah akan memenuhkan hatinya pada hari kiamat dengan keamanan dan keimanan. Akan tenang saja bila mana kita dapat jaga kemarahan itu dan kita boleh dapat satu keadaan yang sempurna, lega, rasa tenang di akhirat kelak. Okay? Jadi itu antara benda-benda yang berkaitan marah yang kita kena kawal lah. Kita kena kawal dan mudah-mudahan kawalan-kawalan kepada kemarahan itu dapat kita luruskan supaya kehidupan kita lebih baik. Bila kehidupan kita lebih baik ini, maksudnya hati kita tenang, tiada hasad dengki dan sebagainya. Dan insya-Allah benda-benda beginilah yang menyebabkan hati kita ni boleh bersikap toleransi kepada orang lain. Kalau tidak, kita mula rasa marah dan sebagainya dan boleh menyebabkan berlaku perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku. Okay? Jadi ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala itu perkara-perkara kita bicarakan pada pagi ini berkaitan dengan jangan marah dan kena jual, rujuk kepada jangan marah supaya kita ni dapatlah manfaat di akhirat kelak dengan apa yang telah janjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan bila mana kita sebut tentang jangan marah ini, kita kena usahakan supaya kita ni sentiasa berfikiran lapang. Kita kena sentiasa merenungkan diri kita ni sebelum kita sebut apa-apa itu, tahan dulu. Tahan, jangan terlalu marah. Jadi kalau kita tengok anak kita ke pasangan kita ke berlaku buat perkara-perkara yang tak kena dengan hati kita tu, cuba kita tukar mood tu kepada mood positif. Kalau ada mood negatif tu, dia menyebabkan mulanya rasa yang tidak enak dan sebagainya dan akhirnya berlakulah situasi yang tidak selari dengan kehidupan kita. Maka nak dapatkan suatu selari, kena usahakan suatu perkara yang baik, iaitu positifkan diri, selawat yang banyak, istighfar yang banyak, insya-Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Okey. Baik, insya-Allah ibu-ibu yang Allah SWT, pada pertemuan akan datang kalau ada rezeki kita akan bicara pula tentang perkara yang juga berlaku dalam kehidupan kita, iaitu berkaitan dengki atau iri hati. Dengki atau iri hati. Tengok kawan kita, jiran kita ni dapat kereta baru, kita pun mulalah rasa macam dengki iri hati. Dapat pula tengok anak-anak jiran kita ni berjaya masuk universiti, kita pula iri hati. Macam mana kita nak elakkan perkara-perkara itu berlaku? InsyaAllah kalau ada ruang dan peluang, kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang itu daripada kemahanisasi. Saya serahkan kepada moderator dan sekiranya soalan, dipersilakanlah untuk kita sama-sama kongsi, saya boleh jawab. Allah serahkan kepada moderator Ropah. Alhamdulillah. Sangat cantik perkongsian pada pagi ini. Satu perkara yang kita hadapi setiap masa dan juga cara menahannya. Okey, sahabat-sahabat jika ada soalan silakan. Jangan buang masa tuan-tuan, puan-puan sila. Ada tak? Assalamualaikum Ustaz. Sila. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal zaman sekarang banyak sangat terutamanya kanak-kanak pun didapati terutamanya bilangan kanak-kanak yang meningkat dari segi masalah kesihatan mental lah yang Ustaz sebut tadi, yang macam masalah bipolar semua tu, dan juga banyak juga yang berlaku di kalangan di kalangan orang dewasa pula, tapi sekarang didapati kanak-kanak kes-kes kanak-kanak yang dalam keadaan bipolar dan yang suka marah itulah juga meningkat. Jadi boleh tak Ustaz ulaskan kenapa di zaman ni
apakah sebenarnya faktor-faktor selain daripada keturunan lah, keturunan yang dikatakan ada masalah kemurungan tu, selain daripada itu apakah yang faktor yang menyebabkan berlakunya banyak kes-kes demikian? Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Puan. Respon berkaitan dengan perkara ini. Kita lihat hari ini zaman inilah, zaman ini zaman yang penuh dengan teknologi. Zaman yang kita ni berpegang pada teknologi, zaman yang mana anak-anak mudah meniru apa yang berlaku. Anak-anaknya mereka ni terdedah dengan telefon, mereka boleh melayari apa-apa sahaja yang ada dalam media sosial. Apa-apa sahaja dalam TikTok, dalam Facebook dan sebagainya, memang itu akan layari. Saya sama jugalah. Untuk anak-anak ni memang kita kena kawal lah. Kita kena kawal. Saya kawalan untuk anak saya memang ada. Saya setiap telefon saya dengan parenting supaya saya kawal anak saya ni tengok apa, berapa jam dan sebagainya. Memang kawalan handphone saya bagi hanya hari Minggu saja. Memang kita kalau tak bagi langsung, nampak sangat mereka ni tak berkembang. Bagi juga tapi dalam kawalan. Sebab anak-anak ni saya perhatikan anak saya yang sulung lah. Contohnya saya cerita diri saya lah, saya tak cerita orang lain. Bila mana kita pergi bagi telefon sebab permulaan kan anak sulung kan kita trial and error lah, bagi tengok cerita dan sebagainya, dia dah mula rasa macam kita hadkan, dia dah mula rasa marah. Dia memberontak dan sebagainya. Saya kata kenapa ini berlaku? Adakah ini sebab telefon? Sebab kita tak ada keturunan jenis marah begitu. Jadi dia nampak macam memberontak dan sebagainya, tak nak makan sebagainya sebabkan telefon kita hadkan. Jadi tak nak kita kena ubah cara. Maksudnya ubah cara tu, kita kena bersama dengan dia. Kita cuba main-main dengan dia, kita kena hibur-hiburkan dia. Main telefon bersama-sama dengan dia, kita cuba tengok apa yang dia tengok. Macam dia masa galat awal-awal tu macam kenapa ni apa nak pantau abang main dan sebagainya. Kita cuba nak pantau dia. Kita tengok dia, abang tak boleh main gini bang, ini sesuai, kita bagi tahu dia. Kadang-kadang kita keluar dengan dia, kita tegur-tegur dia. Alhamdulillah, peringkat demi peringkat dia dah mula sedar. Dia dah mula kurangkan memberontak itu. Pada permulaan kita tengok bahawa ini satu benda yang kita risau. Kenapa berlaku begini, kenapa dia mula memberontak, kenapa semua perkara dia dah mula mengkritik. Jadi antara saya katakan faktor utama disebabkan oleh teknologi lah. Telefon bimbit yang kita bagi pada dia ataupun cerita-cerita yang kita lepas tangan, kita kena pantau. Untuk pantauan itu kita sendirilah sebagai manusia, sebagai kata ibu dan ayah ini kena tengok adakah anak-anak kita ni melihat perkara-perkara yang sepatutnya ataupun tidak. Kita kena pantau. Kalau kita tak pantau, automatik perkara-perkara yang tak sepatutnya mereka kata dia ni otak dekat yang fresh. Dia mudah untuk mengikut. Dia buka semua sekali. Akhirnya dia mengikut dan akhirnya menyebabkan perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku itu, dia melihat dan kesan kepada kehidupan dia lah. Jadi saran untuk diri saya dan juga ibu-ibu ayah di luar sana itu, kita perhatikan sedikitlah apa yang anak kita buat, cerita apa dia tengok, game apa dia main, supaya dia ni tidak terlibat secara usul dengan perkara-perkara tak sepatutnya. Jadi wallahualam, mudah-mudahan dapat menjawablah kepada soalan daripada Puan Mazli. Alhamdulillah, terima kasih Puan Mazli. Assalamualaikum. Kiranya Puan Nur, okey, ya Ustaz, kita kira ini adalah soalan terakhir, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Macam ni Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Kalau kita bukan kata budak-budak ni, orang dewasa lah kan, orang tua-tua lah. Kita dah banyak tengok dia buat salah. Kita marah. Tapi masih berlaku apa benda yang berlaku jugalah kan. Last sekali kita dah tak nak marah, kita ambil jalan keputusan, kita diam ya. Pasal apa? Kita fikir kalau kita marah kita berdosa. Padahal kalau kita marah kita masa macam jadi macam stress. So kita ambil keputusan, kita diam saja. Kita tak mau cakap apa, kita diam saja. Kita tak dosa, kita tak mau stress. Boleh ke Ustaz tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay, baik Puan Nur. Itu salah satu keadaan yang mana kalau berlaku perkara-perkara itu kita diam. Maksudnya bila kita berhadapan dengan situasi, kita ni kalau jumpa dia memang dia buat perkara itu, kita rasa nak marah, memang tak kena. Itu salah tu buat kita marah. Last sekali kalau kita tegur benda yang sama, yang akhirnya menyebabkan berlaku perkara yang tak sepatutnya, kita diam lah. Itu kaedah yang baik. Okay? Kita diam, kata kita tak nak komen dia. Taklah apa nak buatlah. Sebab dengan diam itulah yang akan memberikan banyak keharmonian dan akhirnya dia tidak mengganggu sistem emosi dan sebagainya lah. Itu yang keadaan paling baik dan dia boleh mengharmonikan hubungan kita dengan dia balik. Kalau tidak, kita asyik marah, dia manjang, dia pun stres, kita pun stres.
dah kita naik, dia pun naik. Jadi Allah alam, kita kena sama-sama lah kita jaga kan, insyaAllah. Terima kasih Puan Noh, kembali pada Opah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz sekalian sudi bersama-sama dengan SPAQ pada pagi ini. Nak bawa satu tajuk, kena buat banyak research Ustaz ya. Daripada sebab, bagaimana, kenapa dan seterusnya cara-cara mengatasi. Alhamdulillah, semuanya ada yang telah dikongsikan tadi dan puan-puan kita memang semua orang ni jadi pemarah apabila sesuatu situasi yang sebagaimana Ustaz elaborate tadi berlaku. Jadi untuk mengatasinya di samping campur tangan orang dalam badan kita kena bijak. Terima kasih kepada petua-petua dan fakta-fakta yang Ustaz bagi. Mudah-mudahan kita dapat membuatkan itu sebagai satu amalan. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat dikasihi sekalian, sebagai pengetahuan bersama, lepas ini kita ada lagi satu kuliah duha, iaitu kelas vokal bagaimana nak panjangkan nafas untuk membaca Al-Quran ya, yang akan dikendalikan oleh Cikgu Siti Hajar. Dan sahabat-sahabat yang ada masa jangan keluar dulu, stay tune, kita akan bersama-sama dengan beliau sebentar lagi. Untuk itu terima kasih sekali lagi Ustaz, semoga kita jumpa lagi pada minggu depan untuk tajuk yang lebih menarik juga, dengki dan juga iri hati ya. So ini pun satu penyakit kita tu, penyakit wanita lah. Okey Ustaz, sila tangguhkan dulu majlis kita. Terima kasih. Silakan. InsyaAllah. بكفر سورة الأصل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Abang. Terima kasih Ustaz. Siapa? Jadi dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi kepada Cikgu Siti Hajar dan juga moderatornya Cik Wan Siti ada apa nak serahkan majlis kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cikgu Siti, Puan Siti Hajar ada ke bersama? Cik Wan Siti Hajar, moderator. Silakan saya serahkan majlis dengan resminya kepada